Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada topik yang baru untuk matematik tingkatan 3, iaitu topik 7 pelan dan dongangkan. Okey, sebelum kita pergi kepada topik ini, okey, kita tengok dulu apa yang kita akan belajar dalam ataupun sepanjang topik ini. So, ini adalah standard pembelajarannya. Okey, yang pertama kita ada dua subtopik, 7.1 unjuran ortogon dan 7.2 pelan dan dongangkan. Okey. So, untuk hari ini sahaja kita akan belajar tentang subtopik yang pertama, iaitu 7.1 unjuran ortogon, dan kita akan fokuskan kepada 7.1.1 iaitu melukis unjuran ortogon. So, sekarang ni kita pergi kepada subtopik yang pertama. Bahagian yang pertama berkaitan dengan unjuran ortogon. Okey. So, sebelum tu dekat sini kita tengok, okey, di sini saya ada tiga jenis bentuk tiga dimensi, iaitu di sini saya ada silinder, saya ada kon dan juga saya ada sfera. Okey. Sekarang ni ini adalah bentuk tiga dimensi yang ada ruang. Okey. Tetapi untuk membentuk tiga dimensi ini kita menggunakan permukaan dua dimensi. Permukaan dua dimensi ni ada dua, iaitu permukaan melengkung dan permukaan rata. Permukaan melengkung ni contohnya macam kawasan inilah. Maksudnya kawasan inilah semua ni. Ini adalah permukaan yang melengkung. Yang menjadi badan dia, ini adalah melengkung. Kalau macam kon pun ini adalah permukaan yang melengkung dia. Kalau sfera memang keseluruhannya adalah permukaan melengkung, sebab dia memang permukaan itu memang dilengkungkan untuk membentuk sfera. Tetapi kita selain daripada permukaan melengkung, kita juga ada permukaan rata. Untuk permukaan rata pula kita ada, biasanya dia berada dekat tapak lah. Macam kat sini kita ada tapak, sini adalah rata, kawasan ini rata, dan juga di bahagian atas ni untuk silinder ini adalah rata. Kemudian kita untuk kon kita ada permukaan tapak dia kat bawah ni. Ini adalah rata, permukaan rata. So ini rata. Dekat sfera dia tiada permukaan rata sebab dia memang 100% permukaan melengkung. Itu adalah permukaan. Kenapa kita belajar pasal permukaan? Sebab dalam bab ni kita nak fokus kepada permukaan rata. Permukaan rata ni sebenarnya kita kenali sebagai satah. Tengok, satah adalah permukaan rata pada suatu objek. Satah ada tiga jenis. Yang pertama mengufuk, kedua mencancang, dan yang ketiga condong. Mengufuk maksudnya dekat sini adalah satah yang berada dekat, sekarang ni kita ada tiga bentuk prisma yang sama. Prisma A, M, B, F, D, and C, E. So, kalau satah mengufuk ni dia lebih kepada, kalau kita sebut dia lah dalam bahasa yang lebih mudah, dia adalah sebenarnya satah yang kita sebut sebagai satah melintang. So kalau dekat sini satah melintang kita adalah satah A, D, C, B. So A, B, C, D. Di bawah ini adalah satah yang kita panggil satah melintang. Dia mendatar lah. Itu sahaja satah melintang kita. Ataupun satah mengufuk. Itu untuk satah mengufuk. Yang kedua kita ada satah mencancang. So satah mencancang adalah satah yang kita panggil dalam bahasa mudahnya sebagai satah menegak. Dia tegak, yang ni tegak, yang ni melintang. So kalau tegak, kalau kita tengok kat sini, tegak ada dua, iaitu permukaan segitiga A, F, A, M, B, dan juga permukaan di belakang dia, iaitu E, D, and C. So ini adalah permukaan menegak dia. Sebab dia terdiri macam tu. Kemudian yang ketiga kita ada satah condong. Satah condong ni yang sangatlah senang cerita. So berdasarkan prisma yang sama macam tadi tu, permukaan condongnya ataupun sengatnya adalah pada satah F, E, C, B di sini, dan juga di belakang sini, iaitu E, A, F, E. So dekat belakang ni, dan juga yang guna warna lain, warna kuning, dan juga dekat depan ni. Ini adalah dua satah condong yang ada pada prisma ini. So dalam prisma ni dia ada satu satah melintang, dua satah menegak ataupun dua satah mencancang, dan dua satah condong.
Okay, itu adalah 3 jenis satah ataupun permukaan rata yang kita perlu belajar. Okay, ataupun yang ada lah. Alright, so kita dah belajar tentang permukaan. Kita dah tahu permukaan rata itu adalah satah. Ada 3 jenis. Kita pergi pula kepada apa dimaksudkan dengan normal kepada suatu satah. So, normal bagi suatu satah, kita akan, dia sebenarnya adalah garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak. Bersudut tegak maksudnya sudutnya 90 darjah. Dengan sebarang garis pada satah tersebut. Tengok contoh dia dekat bawah ni. Contoh dekat bawah ni dia kata, raja di sebelah menunjukkan prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD. M dan N ialah titik tengah AB dan CD masing-masing. Nyatakan normal kepada satah berikut. So, dia bagi ABCD. Satah yang pertama adalah satah ABCD. So, sekarang ni kita kenal pasti dahulu di mana satah ABCD kita. So, satah ABCD adalah A, B, C, D. So, satah yang di bawah ini. Ini satah yang kita yang. Sekarang ni kita kena cari normal bagi satah ini. So, normal tu maksudnya garisan yang berserenjang dengan satah tersebut ataupun yang bersudut tegak daripada satah tersebut. So, kalau kita tengok yang bersudut tegak di sini ada 2, iaitu garisan AF, kemudian kita ada juga garisan DE. Sebab sini 90 darjah, sini pun 90 darjah kalau tengok betul-betul. So, kita ada untuk A, normal dia adalah garis AF, dan juga garis DE. Sekarang ni cara untuk tulis normal pun ada cara dia. Kenapa saya cakap ada cara? Sebab kalau kamu perasan, saya tulis di sini AF. Bermaksud objek yang berada pada satah tersebut akan berada di awal. Kemudian, so dia akan jadi AF. Kita tak tulis dia sebagai FA. Sebab bila kita tulis dia sebagai FA, kita akan anggap bahawa satah normal itu, sudut normal itu berada dekat F. Sebab sudut normal kita sekarang berada dekat A, so kita akan mulakan dengan AF. Kita tak tulis dia sebagai FA. Sama juga dengan ni. Kita akan tulis D sebab 90 darjah kita ada dekat D. Sebab satah kita di bawah ni. Kalau satah kita atas ni, baru kita boleh tulis ED ataupun FA. So, itu yang pertama. Sekarang ni kalau kamu tengok, 90 darjah. Dekat B pun kamu ada garisan juga kat sini. Dengan dekat C pun ada garisan juga. Tapi ini bukan normal sebab dia bukan 90 darjah dekat sini. So, dia tidak dikira sebagai normal. So, normal dia cuma ada 2, iaitu AF dan juga DE. So, sekarang ni kita pergi pula kepada soalan B. Dia nak suruh kita cari normal. Normal bagi satah ADEF. So, ADEF. So, ADEF. So, D kita kat sini, EF maksudnya satah yang ini. Satah yang saya warnakan sebagai warna ungu ni. So, untuk satah ini pula, kalau kita tengok 90 darjah dia ada 4 garisan. 4 garis yang berserenjang dengan dia, iaitu yang pertama dekat F, garisan FG. Yang pertama dekat garisan FG. Pertama sekali dekat garisan FG. FG. Kemudian kita ada sini 90 darjah. Kemudian kita ada garisan EH 90 darjah di sini. Kemudian kita ada garisan di bawah iaitu garisan GNC 90 darjah dekat sini. Dan juga garisan AMB iaitu 90 darjah dekat sini. So, maksudnya dia ada 4 garisan lah. So, untuk satah ADF ini, normal dia ada 4. Iaitu yang pertama, satah kita dekat sini. Yang pertama adalah FG. Kedua, kita ada EH. Ketiga, kita ada AMB. Dan yang keempat, kita ada DNC. So, ini adalah normal-normal bagi ADF. So, itu konsep normal kepada satah. Dia mesti 90 darjah.
Okey, kita dah belajar tentang satah, kita dah belajar tentang normal. Apa kaitannya dengan unjuran ortogon? So, sekarang kita tengok. Unjuran ortogon adalah imej yang terbentuk pada satu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, unjuran garis. Unjuran garis itu adalah berserenjang ataupun dalam erti kata lain adalah normal dengan satah tersebut. Okey, sekarang kita ada dua jenis unjuran. Pertama, unjuran pada satah mengufuk dan yang kedua adalah unjuran pada satah mencancang. Okey, sekarang ni kita tengok dahulu untuk satah mengufuk. Okey, untuk satah mengufuk ni biasanya kita akan pandang objek kita daripada bahagian atas. Okey. So, dan untuk satah mengufuk kita akan pandang dia daripada bahagian atas ini. So, kalau kat sini kita ada satu bentuk 3 dimensi iaitu kuboid kita iaitu PQRSTUVW. Okey. Sebuah kuboid, bila kita pandang daripada atas, kita akan nampak dia sebagai, kita akan nampak permukaan hadapan ni. Okey, permukaan hadapan kita akan nampak. Tapi sekarang permukaan hadapan ini sama dengan permukaan di bawah ini. So, automatik kita boleh anggap bila kita pandang objek ini daripada atas, kita sebenarnya nampak permukaan dekat belakang ini. Sini yang kita nampak sebenarnya. So, bila kita nampak bentuk ini, automatik imej yang terhasil ini perlu sama bentuk dan juga sama saiz dengan permukaan belakang yang permukaan belakang ini. Okey, dia perlu sama saiz dan juga sama bentuk. Okey. Kenapa dia sama saiz? Dia sama saiz pertama sebab selain daripada dia sama saiz dan sama bentuk, unjuran garis. Unjuran garis dia juga perlulah 90 darjah. Kalau kamu tengok, ini satah yang kita jadikan sebagai dia punya objek. Ini imej dia. So, daripada satah ini pergi kepada objek ini, dia adalah 90 darjah. Daripada satah, imej yang terhasil ini dengan objek dekat bawah atas ni adalah 90 darjah. So, dekat unjuran 1, 90 darjah. Garis unjuran 2 pun 90 darjah. Unjuran 3 pun 90 darjah. Unjuran 4 pun 90 darjah. So, ada 4 garisan unjuran lah. Ikut bucu bagi objek yang kita jadikan sebagai panduan tu. Okey. So, itu untuk satah mengufuk. Ingat, kalau satah mengufuk, kita akan pandang dia daripada atas. Okey. So, dan imej yang kita akan lukis adalah imej bahagian bawah objek ini. Okay, itu konsep dia. Yang pertama. Okey, yang kedua untuk satah mencancang. Okey, untuk satah mencancang iaitu yang macam ni, kita sebenarnya pandang dia daripada pandangan sisi. Sisi ataupun depan lah, senang cerita, pandangan sisi. Okey, so bila pandangan sisi, kita memang nampak bahagian depan ni iaitu HGKJBC. Kita nampak depan ni, tapi bahagian depan dengan belakang sama. So, automatik kita boleh jadikan bahagian belakang ini sebagai blueprint kita untuk dapatkan imej kita, iaitu di sini imejnya. So, imej dia sama juga macam tadi, perlu sama saiz, sama bentuk, dan unjuran garis dia daripada satah pergi ke objek mestilah 90 darjah. Dekat setiap bucu tu mesti 90 darjah. Itu konsep unjuran ortogon. Ingat, kalau satah mengufuk, kamu pandang daripada atas, ambil bahagian bawah objek sebagai blueprint. Kalau daripada pandangan, daripada untuk satah mencancang, kamu akan ambil, kamu akan pandang dia daripada bahagian hadapan ataupun bahagian sisi ni, dan kamu akan ambil bawah dia ni ataupun belakang dia ni sebagai blueprint untuk imej kamu ataupun unjuran ortogon kamu. Okey. So, itu adalah konsep unjuran ortogon. Kalau senang cerita, dia adalah konsep bayang. Cuma bezanya dia mesti sama saiz, dia mesti tegak 90 darjah. Okey, dia tak boleh kembang, dia tak boleh mengecil, dia tak boleh mengembang. Dia mesti sama saiz, sama bentuk dan juga 90 darjah daripada kedudukan objek. Okey. So, itu untuk unjuran ortogon. Sekarang kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan garisan padu dan garisan putus-putus. Okey, untuk kita lukis unjuran ortogon, kita kena tahu dua perkara ini, iaitu garisan padu dan garisan putus-putus. Okey, garisan padu ini biasanya kita akan gunakan untuk sisi yang kita nampak. Bila kita pandang objek itu daripada satu sisi, kita nampak setiap sisi yang ada pada permukaan objek tersebut. Okey, so biasanya
Kalau garisan padu tu, garisan macam ni lah. Okay, ini padu. Okay, garisan biasa yang kamu buat. Okay, kalau garisan putus-putus pula untuk sisi yang terlindung. Okay, sisi yang terlindung. So, kamu akan letakkan dia sebagai garisan putus-putus. Okay, itu adalah dua asas yang kamu kena tahu untuk melukis unjuran ortogon. Pertama, kamu kena tahu macam mana kedudukan satah kamu dan apa image yang kamu akan dapat. Dan yang kedua, kamu kena tahu konsep garisan yang kamu perlu gunakan untuk lukis unjuran kamu.